Okey, kelas hari ini kita belajar tentang 1/2 rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okey, kita berharap pelajar dapat mengenal struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap. Okey, mari kita melihat dengan lebih dalam lagi apakah itu rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Manusia berdepan dengan persekitaran yang sentiasa berubah. Perubahan persekitaran inilah yang dikenali sebagai rangsangan. Jadi terdapat beberapa contoh rangsangan iaitu cahaya, bunyi dan bahan kimia. Ada 3 jenis contoh rangsangan iaitu cahaya, bunyi dan bahan kimia. Manusia menggunakan organ deria untuk mengesan rangsangan. Okey, terdapat 5 organ deria manusia. Yang pertama, kulit merupakan deria sentuh dan mata merupakan deria penglihatan, manakala hidung merupakan deria bau, lidah merupakan deria rasa dan yang kelima yang terakhir telinga merupakan deria pendengar. Okey, mari kita lihat dengan lebih dalam lagi. Okey, organ deria seperti lidah digunakan untuk merupakan deria rasa, digunakan untuk merasai makanan. Okey, telinga deria pendengaran kita guna untuk mendengar bunyi daripada persekitaran. Seterusnya, kulit merupakan deria sentuh. Okey, kita menggunakan kulit untuk menyentuh permukaan dan mengenal pasti sama ada permukaan itu kasar atau licin. Seterusnya kita organ deria hidung merupakan deria bau. Okey, digunakan untuk menghidu bau yang terdapat di sekeliling kita iaitu bahan kimia. Bau itu merupakan bahan kimia yang terdapat di udara. Dan seterusnya, yang terakhir mata merupakan deria penglihatan. Kita guna mata untuk melihat. Seterusnya kita tengok dengan lebih dalam lagi. Organ deria. Lidah digunakan untuk, ini adalah struktur lidah, digunakan untuk merasa. Seterusnya telinga untuk mendengar. Kulit untuk menyentuh permukaan. Hidung untuk menghidu. Dan terakhir mata untuk melihat. Kita guna mata untuk melihat. Okey, mari kita mengkaji satu persatu organ deria manusia. Yang pertama kita melihat kepada struktur mata manusia. Struktur mata manusia ini adalah pandangan depan mata. Terdapatnya kelompok mata, pupil mata yang berada di tengah-tengah itu merupakan anak mata, dan sklera yang bentuk bulatan yang berwarna putih, dan iris, bahagian yang berwarna. Mari kita mengkaji bahagian mata satu persatu. Struktur mata ini. Ini adalah kornea, iris, pupil, lemaya, kanta mata, otot selia, lamaca, sklera, kroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan yang terakhir adalah bintik buta. Okey. Mari kita mengenal struktur bahagian mata yang telah cikgu sebutkan tadi. Kenal pasti label A hingga L struktur mata ini. A ini merupakan otot selia. Dan B ini adalah ligamen penggantung. C ini ialah iris. D ini ialah lemaya. E merupakan kanta mata. F ini adalah kornea. G ini adalah glamaca, dan H merupakan saraf optik. I bintik kuning. J sklera. K kroid, dan L retina. Seterusnya kita melihat bahagian mata dan fungsinya. Yang pertama, kornea, lapisan lusina. Fungsi dia membias dan memfokuskan cahaya ke retina. Yang kedua adalah iris. Iris merupakan bahagian berwarna mengawal saiz profil. Yang ketiga kita ada
Okey, pupil. Pupil ini adalah bukaan di tengah. Fungsi dia mengawal kuantiti cahaya yang memasuki mata. Seterusnya kita tengok ke bahagian mata gelamaya. Okay, gelamaya merupakan benalir lusina. Fungsi dia mengekal bentuk berbola mata dan memfokuskan cahaya ke dalam mata. Yang kelima, kita perhatikan struktur yang kelima ini adalah kanta mata. Okey, kanta cembung yang lusina. Fungsi dia memfokuskan cahaya ke retina. Seterusnya, yang ini merupakan otot selia, merupakan otot yang mengawal ketebalan kanta mata. Okey. Dan yang ketujuh adalah gelang maca. Gelang maca merupakan lapisan yang mengandungi bahan jeli yang lusina, mengekalkan bentuk berbola mata dan memfokuskan cahaya ke retina. Seterusnya kita ada retina. Retina mengandungi fotoreseptor yang mengesan cahaya dan menghasilkan impuls. Seterusnya kita tengok bahagian mata yang ke-9, sklera merupakan lapisan teguh. Fungsi dia mengekalkan bentuk dan melindungi mata. Yang ke-10 kita tengok ini adalah kroid. Kroid merupakan lapisan hitam. Fungsi dia mengekalkan nutrien dan oksigen kepada mata. Pigmen hitam ini mencegah pantulan cahaya dalam mata. Seterusnya kita tengok yang 11, bintik kuning. Bintik kuning merupakan bahagian pada retina yang peka terhadap cahaya sebab dia mempunyai banyak reseptor. Seterusnya kita ke-12 adalah saraf otak. Saraf otak merupakan gentian saraf. Fungsi dia membawa impuls dari retina ke otak untuk ditaksir oleh otak. Yang terakhir adalah bintik buta. Bintik buta bahagian pada retina yang tidak peka terhadap cahaya. Ini merupakan bahagian mata dan fungsinya. Okey. Apakah warna objek yang dilihat? Warna objek dilihat akan diperhatikan pada retina. Retina mengandungi dua jenis reseptor, iaitu sel rod dan sel kon. Okey, apakah peranan bagi setiap sel rod dan sel kon? Sel rod dia peka kepada keamatan cahaya yang berbeza, termasuk cahaya yang sama tetapi tidak peka kepada warna cahaya. Manakala bagi sel kon peka kepada warna cahaya dalam keadaan yang cerah. Ada 3 jenis sel kon. Yang pertama, sel kon yang peka kepada cahaya merah, hijau dan biru. Okey, kami kita perhatikan bagaimana fotoreseptor di retina. Selanjutnya kita melihat kepada organ deria telinga. Mari kita mengkaji struktur telinga dengan lebih dalam lagi. Okey, struktur telinga terdiri daripada 3 lapisan. Yang pertama, telinga luar. Lapisan kedua ialah telinga tengah dan yang paling dalam adalah telinga dalam. Okey, sekarang kita melebarkan satu persatu struktur telinga. Ini adalah cuping telinga, salur telinga, gegendang telinga, ossicle, jendela bujur, tube eustachial, cochlea, salur separuh bulat, dan yang terakhir adalah saraf auditory. Okey, tadi cikgu sudah menyelaraikan dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Sekarang adalah tugasan awak untuk kenal pasti struktur telinga yang pada gambar rajah ini. Ini adalah tugasan awak. Seterusnya kita pergi kepada bahagian mat telinga dan fungsi dia. Okey, kita tengok satu persatu. Cuping telinga. Cuping telinga berfungsi mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Dan seterusnya kita tengok apakah fungsi salur telinga. Dia menghantar gelombang bunyi ke gegendang telinga
Seterusnya, gegendang telinga bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi dan memindahkan getaran ke osikel. Dan osikel pula terdiri daripada 3 tulang kecil. Okey, osikel berfungsi menguatkan getaran bunyi dan memindahkannya ke jendela bujur. Seterusnya, kita tengok jendela bujur. Fungsi jendela bujur dia mengumpul dan menghantar getaran bunyi dari osikel ke cochlear. Dan seterusnya kita ada tiub Eustachio. Tiub Eustachio ni peranan dia adalah menyimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Seterusnya kita ada cochlear. Cochlear peranan dia mengesan dan menukarkan getaran bunyi kepada impau saraf. Dan seterusnya kita ada salus paruh bulat. Salus paruh bulat ini terdiri daripada benalia yang membantu mengawal keseimbangan badan. Okey, yang terakhir adalah saraf auditory. Okey, fungsi dia menghantar impau saraf dari cochlear ke otak untuk ditafsir. Okey. Nombor 6 dan nombor 8 ini, iaitu nombor 6, tiub Eustachio dan salus paruh bulat ini, dia tidak memainkan peranan dalam pendengaran. Okay, tapi dia membantu dalam pendengaran. Okey, seterusnya organ daerah yang ketiga iaitu hidung. Okey, mari kita perhatikan struktur bagi hidung. Kita ada rongga hidung. Okey. Okey, apa yang berlaku kat rongga hidung ni? Okey. Okey, perhatikan di dalam rongga hidung terdapatnya reseptor bau. Terdapat berjuta-juta reseptor bau yang mengesan bahan kimia di udara. Okey, kita ada dalam reseptor bau kita ada mukus dan ini adalah saraf ke otak. Sel deria bau. Okey. Hidung adalah organ deria bau. Bau merupakan bahan kimia yang wujud dalam udara. Lebih kurang 10 juta deria bau terletak di bahagian atas rongga hidung. Bagaimanakah sel deria bau berfungsi? Sel deria bau amat halus dan diselaputi dengan lapisan mukus. Okay, bahan kimia yang terdapat di udara melarut dalam lapisan mukus. Sel deria bau dirangsang untuk menghasilkan impau saraf. Kemudian impau saraf dihantar ke otak untuk ditafsir dan okey, cikgu menyediakan kuis reko bagi mengimbas kembali apa yang kita telah pelajari hari ini. Okey, cikgu telah sediakan 6 soalan. Okey, soalan yang pertama, okey, apakah yang dimaksudkan dengan rangsangan? Rangsangan merupakan perubahan persekitaran yang dikesan oleh organ deria. Okey, berikan 2 contoh rangsangan yang anda tahu. Dua contoh rangsangan cahaya. Rangsangan itu datang daripada cahaya, daripada bunyi dan bahan kimia. Cikgu telah bagi 3 pula. Okey, soalan yang ketiga, berikan nama sel reseptor yang membantu manusia mengesan rangsangan. Okey, organ deria. Okey, organ deria, sel reseptor yang membantu manusia mengesan rangsangan. Soalan yang keempat, berapakah organ deria manusia? Okey, saya harap pelajar telah tahu bahawa terdapat 5 organ deria manusia. Okey, soalan yang kelima, sebutkan organ deria manusia tersebut. Kita ada mata, telinga, hidung, lidah dan kita ada kulit. Okey. Nyatakan fungsi deria bagi setiap organ deria tersebut. Mata kita guna untuk melihat, telinga kita guna untuk mendengar, hidung untuk menghidu bau, lidah untuk merasa dan kulit untuk menyentuh permukaan. Okey, jadi cikgu akan berhenti di sini dan pelajaran akan disambung pada tajuk seterusnya. Okey.
Okey pelajar, okey cikgu juga ada menyediakan latihan pengukuhan. Okey cikgu akan post latihan ini dalam grup Google Classroom. Okey semua pelajar bolehlah login menggunakan ID MOE. Okey sila siapkan latihan tersebut untuk pentafsiran bilik darjah. Okey itu saja untuk hari ini.